Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah SWT kerana pagi ini kita masih lagi dalam keadaan bernyawa. Manakala ada di antara manusia-manusia hari ini telah dipanggil oleh Allah SWT. Malam tadi ada seorang dipanggil oleh Allah SWT. Di Tangkat Tin ada seorang dipanggil oleh Allah SWT. Hari inilah upacara penyelenggaraannya berlaku pada hari ini. Kita belum lagi. Hanya menunggu giliran kita je lah. Mungkin cepat, mungkin lambat. Ya, jadi mari kita sama-sama sedar bahawa kita ni bukan kekal berada dalam dunia ni. Tak lama lagi kita akan dipanggil oleh Allah untuk menghadapinya. Kerana kita berasal dari akhirat. Semua kita ni berada di akhirat dulu. Roh kita ni berada dalam syurga dulu tau. Roh kita ni berada, badan tak ada, roh je. Roh saya, roh puan-puan, roh pengerusi surau ni, roh Tok Imam, roh pemimpin negara, roh penyanyi-penyanyi, semua berada dalam syurga. Lalu Allah kumpulkan kita semua, roh tu lah je, badan tak ada. Dan Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Kata Allah. Jadi kita pernah tengok Allah tau, roh kita ni dulu. Pernah melihat Allah Ta'ala di syurga. Kita pun jawab, qalu tu ni berkata roh-roh itu. Berkata mereka itu. Cuma orang Melayu boleh sebut qalu tu, kita padam lah tu. Itu orang Melayu. Tapi ketika qalu tu berkata mereka itu. Bala syahidna. Bahkan kami menyaksikan kamu ya Allah. Jadi kita ni berasal dari syurga. Dan lambat laun kita akan kembali juga ke akhirat. Di akhirat ada dua tempat. Bukan mesti dapat syurga. Ada dua tempat. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh,
dia akan dapat syurga. Itu janji Allah. Apa kata Allah? Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi ahli-ahli syurga, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Dalam ayat lain Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu akan diberi syurga yang bernama Firdaus. Banyak ayatnya. Lagi satu ada kata ayat. Ada lagi satu kata Allah apa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahawa bagi mereka itu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Itu janji Allah untuk syurga, untuk orang beriman dan beramal soleh. Selain daripada syurga, Allah sediakan neraka. Neraka ini untuk siapa? Untuk orang yang derhaka. Orang yang derhaka itu ialah orang kafir, orang munafik, orang zalim dan orang fasik. Cuma orang zalim dan orang fasik ini dia tidak kekal dalam neraka. Orang zalim lama masuk neraka, tapi ada iman sikit je besar biji sawi. Dia akhirnya dapat masuk syurga. Sampai nak angkat tangan? Sampai nak angkat tangan? Angkatlah tangan. Las-lasnya masuk juga syurga. Tak kata tak? Lasnya lah. Itu orang zalim. Orang fasik masuk neraka juga, tapi tak selama orang zalim. Tapi tak kekal. Akhirnya mereka akan keluar daripada neraka dan masuk ke dalam syurga. Orang kafir, orang munafik, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Apa mana tahu? Allah dah kabul dalam Quran. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah ya. Mereka itu dan mereka yang kufur, artinya ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu neraka, penuh dengan seksa, penuh dengan azab, penuh dengan sengsara, tak ada keselesaan, tak ada kesejukan, tak ada apa-apa, tak ada keselesaan. Itu neraka. Tapi dalam syurga tidak ada ketakutan, tak ada jemu, tak ada letih, tak ada duka cita, tak ada bimbang. Seronok aja. Terpilihlah mana hendak. Nak syurga ada jalannya, beriman dan beramal soleh. Nak neraka, ingkar dan juga dustakan ayat-ayat Allah. Dapat neraka, pilih mana hendak. Allah dah bagi kita pilihan. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami tunjuk kepada kamu jalan, sama ada kamu nak jadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. Syukur ini jalannya, beriman dan beramal soleh. Kufur ini jalannya, ingkar dan buat maksiat. Ini dia. Ini tanggungjawab kita, tugas kita dalam dunia ni. Pilihlah, nak syurga nak neraka ada jalannya. Nak syurga ada jalan syurga, nak neraka ada jalan neraka. Dan kita bersyukur juga kita pagi ini saya difahamkan bahawa pagi ini kita tak baca kitab. Pagi ini kita bercerita tentang manusia yang terbaik, manusia yang teragung, manusia yang termulia, manusia yang sempurna segala-galanya. Dia adalah guru yang terbaik. Tak ada guru yang lebih baik dari dia. Dia adalah pendakwah yang terbaik. Dia adalah suami yang terbaik. Dia adalah bapa yang terbaik. Dia adalah pemimpin yang terbaik. Dia adalah pemerintah yang terbaik. Dia juga adalah guru yang terbaik. Dia adalah ahli peperangan yang terbaik. Dia juga ahli yang perniagaan yang terbaik. Dia orang yang paling penyabar. Ibadahnya adalah ibadah yang terbaik. Akhlaknya adalah akhlak yang terbaik. Wajahnya juga adalah wajah yang terbaik. Tak ada manusia yang menandingi wajah dia ni. Yang sama ada,
Tapi yang lebih dari dia tak ada. Yang sama dia ada, namanya Nabi Yusuf. Dia juga memiliki suara yang terbaik. Walaupun kita belajar bahawa manusia yang baik suaranya namanya Nabi Daud. Tapi Nabi Muhammad ni, orang yang kita bicara pada pagi ni, suaranya 70 kali ganda lebih merdu, lebih sedap, lebih lunak daripada suara Nabi Daud. Di syurga esok baru dapat dengar ya. Inilah dah manusia yang kita bicara pada pagi ni. Macam menyambut hari jadilah. Sebenarnya bukan menyambut hari jadi. Menyambut kerosulan baginda. Bukan hari jadi ya. Kalau nyambut hari jadi kena buat apa? Kena buat lilin. Letak atas kek. Berapa lilinnya? 1,400 ataupun 1,500 lilin lah. Letak atas kek tu. Itu kita mentiup orang ramai. Bila padam lilin tu kita bernyanyi. Ramai-ramai nyanyi. Kita tangan begitu ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Nabi Muhammad. Happy birthday to you. Patut betul tepuk tangan. Pop betul menari. Betul menari. That's the way I like it. Itu kalau menyambut hari jadi. Ini bukan menyambut hari jadi ni. Ini mengingati perjuangan baginda, cara hidup baginda, pengajaran baginda supaya jadi tauladan bagi kita. Dia ialah orang yang paling sempurna, akmalan nas. Wajahnya paling cantik. Akhlaknya akhlak Al-Quran. Sifatnya semua cantik belaka. Orang yang paling sabar dia. Orang yang paling redha dia. Orang yang paling pengampun dia. Lagi apa? Orang yang paling tegas dia. Apa saja sebut je apa. Dia lah orang yang terbaik. Oleh kerana dia yang terbaik, maka diperintahkan Allah kita menjadikan dia sebagai contoh dan suri tauladan. Apa saja kita buat, kena ikut dia. Whatever you do, you must follow him. Macam mana orang semayang, kita nak ikut dia. Macam mana dia semayang. Macam mana nak puasa, ikut dia. Macam mana dia puasa. Macam mana nak berbuka puasa, ikut dia. Macam mana dia berbuka puasa. Macam mana dia didik isteri dan anak-anaknya, ikut dia. Macam mana kita pun macam itu juga, ikut dia. Macam mana didik isteri dan anak-anak kita. Apa saja. Kerana Allah perintahkan kita menjadikan baginda itu sebagai contoh dan suri tauladan. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk kamu dalam diri Rasulullah itu adalah ikutan yang terbaik. Kenapa Allah suruh kita ikut dia? Kerana dia adalah orang yang terbaik. Kerana terbaiklah tu Allah suruh kita ikut dia. Kenapa Allah tak suruh ikut Haji Ibrahim? Kenapa? Kerana Haji Ibrahim bukan orang yang terbaik. Haji Ibrahim orang yang terburuk. Sebab itu Allah tak suruh. Kalau dia terbaik, Allah suruhlah. Dan sebagainya. Jadi apa saja kita buat mesti ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah manusia yang kita bincangkan kehidupan di hari ini. Bicara tentang apa pengajaran baginda supaya jadi contoh pada kita, supaya jadi ikutan bagi kita dan sebagainya. Banyak orang kata menyambut Maulid Rasul ni bid'ah. Tapi adakah bid'ah kita menceritakan tentang seseorang yang disuruh Allah menjadi contoh? Takkan bid'ah menceritakan tentang kebaikan baginda? Takkan bid'ah menceritakan tentang pengajaran baginda? Takkan bid'ah menceritakan tentang kesabaran baginda? Takkan bid'ah mengatakan perjuangan baginda begini. Takkan jadi bid'ah ya? Tapi ada orang kata begitu. Mana ada sambutan? Dia tak sambut pun masa hidup ni. Memanglah. Memang dia tak sambut. Itu bukan apa? Bukan kerana kita tak payah sambut pula. Dia memang tak sambut hari jadi dia. Tapi kita nak menyatakan sanjungan kita kepada dia. Jadi kita sambut Maulidur Rasul namanya. Hari kelahiran Rasul tu ya. Baik puan-puan. Udah kita nak sambut apa benda yang diajar Rasulullah tu kepada kita? Apa yang diajar Rasulullah tu kepada kita? Pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari Rasulullah tu apa? Puan-puan, Rasulullah mengajar kita cara hidup yang berbeza dengan cara hidup sebelumnya. Dia mengajar dia overhaul semua cara hidup. Tahu overhaul?
Buat baru, habis buang yang lama tu. Buat yang baru, macam mana overhaul. Macam kereta di overhaul. Macam mana gayanya? Ada pun orang dengar perkataan overhaul. Kereta overhaul macam mana? Buka semua enjin tu, buka tu baru dia ambil mana yang lama tu gantikan yang baru. Yang rosak tu gantikan yang tak rosak. Itu betul tantang balik. Itu namanya overhaul. Kita ni baru betul kena overhaul hidup kita ni. Jangan ikut hidup yang lama. Hidup yang lama tu dipanggil hidup cara apa? Sebut satu perkataan. Hidup yang lama sebelum Rasulullah. Panggil apa? Jahiliyah. Nak mengubah cara hidup jahiliyah kepada hidup Islam. Semua sekali diubah cara hidup tu. Suruh ikut cara Islam. Jangan ikut cara jahiliyah. Puan-puan, bila saya sebut jahiliyah ni, jangan anggap jahiliyah ni orang-orang jahiliyah tu orang yang bodoh. Mereka bukan bodoh, walaupun jahil tu cakap Arabnya artinya bodoh. Tapi sebenarnya mereka bukan bodoh. Mereka lebih dulu pandai membaca dan menulis daripada kita tahu. Kita datang orang putih baru tahu pandai membaca menulis. Datang orang Arab baru kita tahu baca Quran dan menulis ayat-ayat bahasa Arab. Tapi orang Arab tu dulu lagi dah tahu. Sebelum datang Islam mereka dah pandai membaca dan menulis. Mereka dah pandai mengarang buku-buku. Dan buku-bukunya yang bagus-bagus, yang cantik, yang masyhur-masyhur tu dipamerkan di Kaabah. Ada pertandingan pula tu. Siapa menang pertandingan tu dapat hadiah. Ada tulisan tu dipamerkan di Kaabah. Lagi mereka pandai apa? Mereka dah pandai buat kotak. Kita masa dulu mana ada kotak? Mana yang sebaya dan kaya atau dekat-dekat dengan saya sebaya tu. Masa dulu pergi sekolah mana yang bawa buku? Buat apa? Buat papan batu. Yang muda-muda tak tahu dia apa papan batu pun. Jadi nak madam tulisan papan batu macam mana buat? Ni tengok ni. Itu tak ingat tak? Mana yang lama-lama tengok ke? Tak kena kotak. Udah jam 4 jadi 5 baru ada buku. Baru tulis dalam kotak. Tapi orang Arab tu lagi dulu dah pandai membuat kotak tau. Mereka dah ada kotak, dah ada buku dan sebagainya. Dah bijak. Mereka juga pandai berhibur. Hiburan mereka lagi dahsyat daripada hiburan kita tau. Kita habis-habis joget, dangdut, itu je. Demo tu tarian gelik tau. Tahu ke tarian gelik? Ada pun nak tengok tak? Ada pun nak buat? Siapa ada pun nak buat angkat tangan? Tarian gelik tu. Semua orang tengok. Pinggangnya pusing tau. Mereka dah ada pasar malam. Mereka dah ada pertandingan Ratu Cantik. Ratu Cantik ni bukan baru, zaman jahiliah dah ada tahu. Dan orang yang dapat memenangi yang paling cantik ketika itu namanya apa? Kuis perdana begini. Namanya apa? Ummu Jamil. Ada orang dengan nama Ummu Jamil? Ummu Jamil tu akhirnya menjadi isteri kepada Abu Lahab. Abu Lahab ya. Bapa saudara Nabi. Yang paling kuat, paling lantang menentang Islam. Itu Abu Lahab. Itu dah ada pertandingan Ratu Cantik. Mereka dah ada pertandingan lawan pedang. Dah ada Gusti. Gusti itu bukan baru ni, zaman itu dah ada dah. Jadi mereka dah pandai berhibur. Mereka dah ada pasar malam. Pasar malam dia tahu. Ada nama yang terkenal namanya Ukas. Ada yang terkenal lagi nama Majinnah. Banyak pasar-pasar malam di zaman itu. Malahan puan-puan, kehidupan mereka ni sudah teratur. Mereka ada pemimpin dan pengikut. Malahan mereka sudah ada parlimen. Tahu parlimen tu bukan baru ini. Sudah ada zaman sebelum Nabi lagi sudah ada parlimen Mekah tu. Dia panggil Darun Nadwah namanya. Darun Nadwah. Pengurusinya masa itu ialah Abu Lahab. Bukan Abu Lahab, Abu Jahal. Nak ingat empat yang benar dia. Abu Jahal pengurusinya, bukan Abu Lahab. Jadi sudah ada peraturan hidup, sudah ada undang-undang. Yang ini boleh buat, yang ini tak boleh buat, dah ada zaman itu. Kehidupan mereka sudah teratur. Sudah ada undang-undang. Yang ini boleh dibuat, yang ini jangan dibuat, yang ini salah, yang ini betul. Sudah ada zaman itu. Jadi kalau mereka di jenis itu, bukanlah jahiliah namanya. Bukanlah jahil namanya, tak jahil. Tapi jahiliah dipanggil jahiliah kerana apa?
Kerana mereka tidak menerima Nabi sebagai pemimpin dan tidak menerima Allah sebagai Tuhan. Itu jahiliah. Jahiliah itu artinya apa? Orang-orang yang tidak menerima Allah sebagai Tuhan dan tidak menerima Nabi sebagai pemimpin. Itu nama jahiliah. Dia bermula dari zaman Abu Lahab, Abu Jahal, Abdullah bin Ubay dan sebagainya. Pada zaman itulah dipanggil mereka itu jahiliah. Ya. Kalau kau itu jahiliah tu ada tak? Sampai sekarang ada tak jahiliah? Ada tak sekarang ni orang tidak menerima Allah sebagai Tuhan? Ada ke tak ada? Ada tak sekarang ni orang tidak menerima Nabi Muhammad sebagai pemimpin? Ada. Sampai sekarang ada. Itu jahiliah tu. Sampai bila jahiliah tu? Sampai hari kiamat jahiliah tetap ada. Itu artinya. Jadi itu ajaran Nabi tu. Supaya kita tinggalkan hidup jahiliah. Orang jahiliah macam mana hidupnya? Menyembah patung. Ada yang menyembah matahari. Ada yang menyembah api. Itu zaman jahiliah. Ada yang menyembah binatang. Ada apa sajalah selain daripada Allah Ta'ala. Mereka tak kenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Itu orang jahiliah. Yang ini nak diubah Nabi tu. Ya, Nabi ubah satu cara hidup sebelum selain daripada jahiliah, cara hidup Islam. Cara hidup Islam yang lengkap, yang sempurna. Sebab itu Allah datangkan satu cara hidup yang sempurna. Allah dah isytihar dalam Quran. Apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, kata Allah ya. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Allah dah kata Islam itu sempurna. Islam is already perfect. There is nothing wrong with Islam. Perfect, sempurna, kamil, syumul. Tak ada apa yang tertinggal dalam ajaran Islam. Semua ada. Udah perfect. Perfect itu complete. Tahu complete? Tak kerti cakap orang putih dia mana? Complete. Semua ada dalam Islam. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara ada diajar dalam ajaran Islam. Menggantikan cara hidup jahiliah. Jahiliah dulu masyarakatnya, kalau ada anak perempuan apa buatnya? Ditanam hidup. Itu zaman itu. Kemudian mereka sentiasa berperang, bergaduh, bersengketa. Orang ni bersengketa dengan orang ni. Dia pun tak tahu mengapa dia bersengketa, mengapa dia berperang, mengapa dia benci penuh dengan orang ni. Dia pun tak tahu mengapa. Kerana ayah dia benci dengan ayah dia. Ayah dia berperang dengan ayah dia. Bila dia tanya, mengapa kamu perang dia? Aku tak tahu. Ayah aku berperang dengan ayah dia. Itu. Mewarisi persengketaan. Mewarisi peperangan. Itu zaman jahiliah. Dan bila Rasul mendatangkan satu cara hidup yang baru, maka bersatu padu orang-orang Arab. Puak ini bersatu, puak ini bersatu, ini puak itu. Nabi satukan kehidupan orang Arab itu. Supaya tidak lagi bergaduh-gaduh, tidak lagi bersengketa, tidak lagi berperang antara satu sama lain. Dan perempuan-perempuan diajar oleh Rasulullah supaya dimuliakan. Dulu orang perempuan ni hanya jadi alat pemuas nafsu lelaki saja zaman itu. Tak ada peranan orang perempuan. Tapi bila Islam datang, perempuan jadi mulia. Dimuliakan perempuan. Ada tugas-tugas masing-masing. Perempuan ini peranannya, lelaki ini peranannya, dan sebagainya. Jadilah perempuan itu mulia. Dan syurga itu bukan saja untuk lelaki, untuk orang perempuan lagi senang dapat syurga bagi orang perempuan. Tahu? Bagi orang perempuan nak syurga ada 4 perkara aja dia laku. Endak kita nak ni. Yang pertama, sembahyang 5 waktu sehari semalam. Yang sunat-sunat tak apa. Nak buat baguslah kalau nak masuk syurga ni. Sini syarat nak bagi masuk syurga 4 aja. Yang pertama, sembahyang 5 waktu sehari semalam. Yang wajib saja. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, taat kepada suami. Berapa peratus? Tak dengar jawab ni pun. Taat kepada suami berapa peratus? 100%. Yang keempat, jaga hak suami itu.
pelihara hak suami tu, jangan abaikan atau jangan salah gunakan hak suami tu. Hak suami itu termasuklah badannya hak suami tu, tengkuknya hak suami. Segala-gala tu hak suami belaka tu. Kecantikannya tu hak suami, bukan hak orang lain, ya. Hartanya pun hak suami juga. Kalau dia boleh buat empat-empat ni, apa kata Nabi? Masuklah kamu ke dalam syurga. Mana-mana syurga yang kamu kehendaki, melalui mana-mana pintu yang kamu kehendaki. Ya. Syurga ada 8. Masuk ikut mana? Nak masuk syurga mana boleh. Nak masuk ikut pintu mana boleh. Kalau dia jaga 4 ni. Lebih lagi kalau nakkan pangkat, nakkan darjat, dia buat yang sunat-sunat pula, ya. Dia buat yang sunat-sunat. Yang ni yang wajib-wajib aja. Ini bagi orang perempuan nak masuk syurga. Senang ke susah? Sekali lagi, senang ke susah? Senang. Apa susahnya? Ya, senang aja, 4 aja. Orang lelaki kena berjuang jalan Allah, kena mencari rezeki, kena berdakwah, kena apa, tegakkan negara Islam dan sebagainya. Itu orang lelaki banyak banyak tugasnya. Orang perempuan 4 aja. Ya. Ini yang diajar oleh Nabi. Jadi dengan itu perempuan pun tarafnya naik. Ya, tahap dia naik. Itu sebab orang perempuan tu mudah saja nak masuk syurga, ya. Kerana didatangkan Islam. Tidak sebelum itu perempuan hanya jadi apa? Jadi pemuas nafsu orang lelaki saja. Ya, itu datang Islam. Sebab itu puan-puan Islam ini satu agama yang sudah lengkap. Mengandungi berbagai-bagai aspek kehidupan. Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar hal ada terkandung dalam ajaran Islam. Apa pun ada. Nak menguap pun ada diajar dalam Islam. Ada tak cara Islam menguap? Ada ke tak ada? Ada tak Islam mengajar kita macam mana nak berosin? Ada tak Islam mengajar kita macam mana nak buang kuku? Ada tak Islam mengajar kita macam mana nak mamam? Ada tak Islam mengajar kita macam mana nak berpakaian? Ada tak Islam mengajar kita macam mana nak buang ingus? Ada tak Islam mengajar kita macam mana nak o'ok? Siapa belum o'ok lagi hari ni? Angkat tangan. Ada tak cara Islam mengajar kita macam mana nak o'ok? Semua ada. Kerana Islam itu sudah lengkap. Perfect. Complete. Islam is already complete. So when something is already complete, why do you want to go for something else which are not necessarily complete? Faham idak-idak lah. Tak faham apa tak ngaji orang putih pun. Ya. Sempurna dah Islam tu. Sebab itu kita kena ikut cara Islam. Apa saja kita buat kena ikut cara Islam. Seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu akhlak Nabi itu akhlak apa? Akhlak Al-Quranul Karim, ya. Ditanya Aisyah macam mana akhlak Nabi? Akhlaknya ialah akhlak Al-Quranul Karim. Nak tengok Al-Quran dijalankan dalam kehidupan dan praktikalnya, tengok kehidupan Nabi. Semua ikut Quran. Ya. Dan Allah datangkan 5 hukum. Apa 5 hukum tu? Allah datangkan yang pertama hukum wajib, yang kedua hukum haram, yang ketiga hukum sunat, yang keempat hukum makruh, yang kelima hukum harus. Ya. 5 hukum ini, kelima-lima hukum ini meliputi segenap aspek kehidupan. Dalam kehidupan ini mesti ada 5 hukum. Ya. Apa erti wajib? Udah diam belakang. Apa erti wajib? Pulut tu bubur gulai aja, lepas tu masak-masak aja. Itu kau wajib. Wajib bukan wajib, ini wajib. Apa erti wajib? Dibuat dapat pahala. Ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Perkataan mesti tu. Kedudukannya apa? Mesti buat. Itu wajib. Contoh, sembahyang 5 waktu sehari semalam wajib. Puasa di bulan Ramadan wajib. Lagi, menutup aurat wajib. Lagi, taat kepada suami wajib. Taat kepada ibu bapa wajib. Lagi apa? Bersilaturahim antara sesama kita wajib. Menuntut ilmu wajib. Itu wajib. Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Yang kedua haram. Apa arti haram? Apa arti haram? Dibuat berdosa, ditinggalkan
berpahala. Kedudukannya udah. Bukan orang Melayu dah mana? Kedudukannya mesti ditinggalkan. Mesti ditinggalkan. Itu haram. Contoh apa? Contoh haram apa? Berzina haram. Lagi? Berjudi haram. Lagi? Minum arak haram. Lagi? Menedahkan aurat haram. Lagi? Nengking suami haram. Nengking ibu bapa haram. Lagi apa? Makan di bulan Ramadan waktu siang haram. Kecuali dia ada uzur. Itulah contoh ya. Jadi banyak yang haram tu mesti ditinggalkan. Bila tinggal dapat pahala. Tak makan babi haram. Makan babi itu haram. Tak makan babi dapat pahala. Ya. Itu yang haram. Yang ketiga sunat. Apa arti sunat? Dibuat dapat pahala lagi. Ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok dibuat. Sunat ya. Elok dibuat. Sunat, semayang ada sunat, puasa ada sunat, menutup aurat ada cara sunat. Ya, akhlak ada sunat, percakapan ada yang sunat, ada yang wajib. Ya, dan sebagainya. Ada sunat. Yang keempat, makruh. Apa arti makruh? Udah diam. Apa arti makruh? Dibuat tidak berdosa. Ditinggalkan dapat pahala. Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Elok ditinggalkan. Nak pahala tak? Nak pahala jangan buat yang makruh-makruh ya. Ditinggalkan. Seperti makan diri makruh. Lagi? Makan tangan kiri makruh. Lagi apa? Makan petai makruh. Makan jerin makruh. Makan kenuak makruh. Tahu kenuak? Kerana busuk bau tu. Makruh ya. Lagi apa? Makan berdiri, makan berlari makruh. Dan sebagainya. Itu benda-benda makruh ya. Yang kelima harus. Apa arti harus? Dibuat tak berdosa. Dibuat, dengar dulu. Ikut. Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Sekali lagi. Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Kedudukannya tepuk dada, tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Itu hukumnya harus. Cuma puan-puan yang harus ni bila dilaksanakan dia tak tinggal harus. Harus hilang lah. Bila kita buat yang harus tu, dia tak jadi harus lagi. Dia boleh jadi wajib, dia boleh jadi haram, dia boleh jadi sunat, dia boleh jadi makruh. Harus tak ada lah. Bila kita buat. Faham ke cakap saya ni? Bila yang harus ni kita buat, dia tak jadi wajib. Dia tak jadi harus lagi. Dia boleh bertukar jadi wajib, bertukar jadi haram, bertukar jadi makruh, bertukar jadi sunat. Contoh apa? Makan. Apa hukum makan? Apa hukum makan? Haruslah. Kalau wajib makan dosa belakang kejap ni kau. Mesti makan tak kau jelai makan tak makan dosa ya, macam. Kalau dia wajib. Ya. Kalau dia haram macam mana? Kalau dia haram, berdosa tak tadi? Pagi tadi dah makan belum? Tengah makan tu haram. Berdosa lah. Jadi hukumnya apa? Harus ya, makan tu harus. Boleh makan, boleh tak makan. Tapi bila kita makan, boleh tak jadi wajib? Boleh tak makan jadi wajib? Macam mana jadi wajib? Kalau tak makan, dia had lapar je kan? Kalau tak makan, dia tumpur. Tahu tumpur? Ketika itu wajib dia makan. Faham ke kat sana? Kalau tak makan apa jadi? Tumpur. Bila tumpur, kalau tak makan, wajib dia makan. Jadi artinya, udah harus lagi ke makan tu? Makan tu harus lagi ke atau sudah bertukar kepada wajib? Suka jadi wajib ya. Boleh tak makan jadi haram?
Apa boleh? Makan benda yang haram tu haram lah. Makan babi apa hukumnya? Haram. Makan anjing apa hukumnya? Haram. Makan kucing apa hukumnya? Haram. Makan ular apa hukumnya? Haram. Makan tikus apa hukumnya? Haram. Jadi haram lah. Boleh tak makan jadi sunat? Bila? Macam mana makan jadi sunat? Bila makan jadi sunat? Dia hukum harus tau. Tapi bila makan dapat pahala sunat. Macam mana? Sebelum makan tu, apa buat? Baca doa dulu. Apa hukum baca doa tu? Sunat. Tekan tak hafal doa makan. Apa dah? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sunat. Dapat pahala sunat tu. Padahal hukum harus tu. Jadi dia dapat pahala sunat. Bukan? Sebelum makan tu baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Dapat pahala sunat lagi. Kemudian makan tu biar pelan-pelan. Jangan ambil yang dekat je. Sunat. Lagi apa? Jangan capai yang jauh tu. Jangan menyelar je bulu ketiak keluar tu. Nak capai yang jauh tu. Lagi apa? Makan dengan tangan kanan. Sunat ya, tangan kanan. Jangan makan berdiri. Dia makan duduk. Dia duduknya duduk macam Nabi ya, macam orang tabligh duduk tu. Begitulah. Itu yang duduknya. Lagi apa? Apa yang sunat lagi? Kalau ada ustazah di kalangan orang yang makan tu, siapa nak didulukan? Ustazah lah dulu. Kalau ada ustaz, siapa dulu kan? Ustaz lah dulu kan. Kalau ada orang tua di kalangan nak makan tu, siapa dulu kan? Orang tua tu lah dulu. Orang tua dulu kan ya. Bagi dia dulu. Jadi kalau ustaz tu dah tua, kalau ustaz tu dah tua, lagilah dia lagi apa sunat didulukan ustaz ya, kerana dia dah tua. Itu sunat. Boleh tak makan jadi makruh? Macam mana makan jadi makruh? Macam mana makan jadi makruh? Tapi boleh, macam mana? Makan dengan tangan kiri makruh. Makan tak baca bismillah makruh. Makan tak baca doa makruh. Lagi apa? Itu makan jadi makruh. Makan benda-benda yang makruh. Apa benda-benda makruh? Tadi dah ada. Petai lah, jerin lah ya. Makruh. Ataupun ambil nasi itu kepal, lambung ke atas. Itu sambung dengan mulut. Makruh. Dia tak ada tinggi harus. Faham ke cakap saya ni? Jadi inilah cara hidup, cara Islam ya. Jadikan yang harus itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang diajar kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam-macam. Itu sebab dalam Islam ni puan-puan, dia ada adab. Nak makan ada adab. Nak berpakaian ada adab. Nak ngambil wuduk ada adab. Nak semayang ada adab. Ya? Apa saja. Nak bercakap ada adab. Nak berdoa ada adab. Apa saja dia ada adab dalam Islam ni. Nak menguap ada adab. Nak bosin ada adab. Nak buang kuku ada adab. Semua. Apa saja. Ya. Ini yang diajar kepada kita oleh manusia yang kita sambut hari ini. Iaitu siapa mengajarnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengajar kita satu cara hidup yang lengkap. Mujurlah kita dapat ilmu daripada baginda. Kalau tak, macam mana kita makan? Macam mana makan? Agaknya berlari ke berdiri, tentulah. Ya. Macam mana kita kencing? Kalau tak ada diajar dari Nabi macam mana kencing? Berdirilah. Berdiri. Saya pernah tengok tau, nyonya kencing berdiri. Pernah tengok tu. Saya naik motor tu. Nyonya tu berdiri tepi lori tu kencing sampai dia berdiri. Saya nak tengok ke dia. Saya mau tok mentua belakang pula. Di belakang saya tok mentua saya, Allah yarham ya. Saya bersusah hati tengok tu. Kalau ke sana takut apa? Kalau tengok klien takut terlanggar. Ya siap. Belajar ajalah. Itu. Pasal mereka tak ajar, tak diajar macam mana cara nak kencing, macam mana cara nak makan, macam mana cara nak tidur, macam mana cara nak buat apa-apa pun tak ada diajar. Tapi Islam mengajar kita satu cara hidup yang lengkap, yang sempurna, yang komplit. Ya. Ini yang diajar kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan puan-puan, yang paling penting kita apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Diajar oleh Nabi ni. Nak berjuang ikut Nabi. Nak semayang ikut Nabi.
nak puasa ikut Nabi, berakhlak ikut Nabi, apa saja kena ikut Nabi, ikut cara Islam. Siapa nyuruh? Siapa nyuruh ikut cara Islam? Allah yang suruh. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah Al-Quran, ya, surah Al-Baqarah ayat berapa entah tak ingat saya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dalam semua perkara. Apa saja kena ikut cara Islam. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikut kata-kata syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia, syaitan tu bagi kamu adalah musuh kamu yang nyata. Jadi kena ikut cara Islam. Allah suruh pakaian ikut cara Islam. Macam perempuan yang ikut cara Islam ni, ya. Kalau tak ikut Islam, macam mana pakaian? Perempuan ni lah. Ni perempuan semua ni, ya. Kalau tak ikut Islam dulu-dulu, apa agama orang kita dulu? Orang Melayu dulu apa agamanya? Apa agamanya? Hindu. Kalau Hindu macam mana berpakaian? Macam mana pakaian? Pakai sari. Sari tu panjang ke pendek? Panjang, berbelit-belit. Tahu? Itu sari. Nama apa? Bukan Maimunah, bukan Hindun, bukan Zainab, bukan Salma. Apa namanya? Lakshmi. Lagi? Apa namanya? Mariana. Apa nama lagi? Tamil Selvi. Apa nama lagi? Parimala Dewi. Itu nama, tahu? Pakai macam tu, berbelit-belit. Yang pelik itu walaupun panjang belitnya, banyak belitnya, perutnya nampak juga. Iya kedak ni. Mujur, alhamdulillah. Islam datang mengajar kita macam mana nak berpakaian. Datang ayat Quran. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin, kata Allah Al-Quran, ya. Surah Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, beritahu kepada isteri-isteri kamu dan anak-anak perempuan kamu dan juga wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka melabuhkan tudung kepala mereka hingga ke paras dada. Itu perintah suruh menutup aurat. Mujurlah kita dapat Islam. Kalau tidak kita Hindu lah pakai sari belakang ni, tahu? Ini sari belakang ni. Nulis pun bukan tulis Jawa ni, bukan tulis Rumi, apa jurusnya? Putih-putih awak pun tak tahu macam mana rupa nulisnya. Jadi alhamdulillah, itu yang diajar Nabi kepada kita, cara hidup yang lengkap ikut Islam, daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar perkara. Kalau tidak, Tuhan tak terima. Kalau tak ikut Islam, Tuhan tak terima. Sedangkan orang yang bukan Islam tu buat juga apa yang kita buat. Iya ke tak? Kita semayang, orang kafir semayang ke tak? Semayang. Kita puasa, orang kafir ada tak puasa? Ada. Kita kenuri, orang kafir ada tak kenuri? Kita nikah kahwin, orang kafir ada tak nikah kahwin? Semua yang kita buat tu dia buat, tapi kita buat jadi ibadah, dapat pahala. Kita berpakaian dapat pahala, kita makan dapat pahala, kita minum dapat pahala, kita tidur dapat pahala, kita kenuri dapat pahala, kita nikah kahwin dapat pahala. Everything you do merupakan ibadah kepada Allah SWT. Ini indahnya Islam, cantiknya Islam. Tapi orang kafir makan dapat kenyang aja lah. Ya? Kenuri, habis duit begitu aja lah. Tak ada pahala. Sedangkan dalam Islam semua ada. Ada tak hiburan dalam Islam? Hati terhibur, di samping itu pahala pun dapat. Ada tak? Apa hiburan dalam Islam macam mana? Puji nama Allah, subhanallah. Itu hiburan, tu lagu kan? Nyanyi kan? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terhibur dah hati. Kalau kita nyanyi itu terhibur ke tak? Hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Puji Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat. Patutnya kita selawat dulu ni. Ini terus ceramah aja. Patutnya selawat dulu, ya. Tak apalah. Saya dah selawat ni. Ada hiburan tak? Dapat hiburan tak?
Bila kita selawat kepada Nabi, Allah balas balik ke tak selawat kita? Berapa balasnya? 10 kali. Sekali kita selawat, Allah balas 10 kali. Itu dia. Dapat pahala, dapat. Hiburan pun dapat. Tapi kalau tak ada ikut Islam, apa dapat? Di hiburan dia dapat hiburan lah. That's the way I like it. Dapat apa? Dapat apa? Tak dapat apa-apa ya. Lebih-lebih kalau ngajak orang buat maksiat, dapat dosa je. Ada tak lagu-lagu yang mengajak orang buat maksiat? Ada ke tak ada? Tak ada? Ada. Kalau tidak, ada yang punya. Mari kita apa? Jalan bersama. Mana saja saya menurut, asalkan jangan main gila. Keng. Dapat apa? Dapat dosa menyuruh orang buat maksiat. Kejap ni saya tak dosa, contoh aja ya. Itu dia. Jadi itu disuruh Nabi ngajar kita tu. Allah pun suruh. Melalui lidah Nabi lah, kerana Quran tu semua daripada lidah Nabi ya. Allah wahyu kepada Nabi khabar kepada kita. Di antaranya apa? Kena ikut cara Islam. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kamu dalam Islam dalam segala bidang. Apa saja kena ikut cara Islam. Kalau tak ikut Islam, Tuhan tak terima. Dalam ayat lain apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Barang siapa mencari satu kehidupan lain daripada Islam, tak nak ikut Islam, nak ikut Barat, nak ikut Amerika, nak ikut Britain, nak ikut Hindustan, nak ikut Korea, falan yuqbala min, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Tuhan tak terima. Allah does not accept. Allah will reject. Wa fil akhirati minal khasirin. Dan kehidupan dia di akhirat nanti, dia akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Tak ikut Islam rugi. Jadi kalau nak tak rugi, ikut Islam. Semayang ikut Islam. Puasa ikut Islam. Pakaian ikut Islam. Akhlak ikut Islam. Kenuri-kenara ikut Islam. Hiburan ikut Islam. Sokan ikut Islam. Apa saja kena ikut Islam ya. Itu yang diajar kepada kita oleh manusia yang kita sambut hari ini ya. Iaitu namanya Muhammad bin Abdullah. Dia mengajar kita cara hidup Islam yang lengkap, yang penuh, yang sempurna. Jadi bersyukurlah kita kerana kita dapat datang seorang Rasul yang bernama Muhammad itu mengajar kita cara hidup yang sempurna. Supaya kita dapat pahala. 24 jam sehari semalam dapat pahala. Setiap minit dapat pahala. Ikut cara Islam dapat pahala. Tak ikut Islam, rugi. Mari kita sama-sama ikut cara Islam. Sedangkan orang kafir tu buat juga apa yang kita buat. Kita makan, dia memang makan. Tapi kita makan dapat pahala tak? Dia memang makan dapat pahala tak? Tak dapat pahala. Kita puasa, dia memang puasa. Ada tak dia memang puasa? Ada tau. Orang Hindu tu puasa tau. Ada hari yang dia puasa. Saya tahu ni kerana saya ada jual ikan. Bila sampai ke rumah Hindu tu, pakcik kita ini hari tak nak beli ikan. Katanya. Apa Ustaz? Saya puasa lah katanya. Semua puasa ke? Semua puasa katanya. Keluarga dia puasa belaka. Macam mana you puasa? Kita tak nak makan darah punya barang. Ikan tak makan, ayam tak makan, kambing tak makan, semua tak makan. Habis? Tak nak makan kan? Makanlah. Apa makan? Sayur makanlah. Nasi makanlah. Kopi makanlah. Kalau kopi itu sepanjang tahun boleh puasa ya. Itu cara. Terima Tuhan tak? Cara itu puasa. Terima di Tuhan ke tak? Tak terima di Tuhan. Kita semayang. Orang kafir ada semayang tak? Ada. Orang Kristian semayang tak? Orang Hindu semayang tak? Orang Buddha semayang tak? Tapi tak terima di Tuhan. Orang Kristian semayang lagi senang. Hari Ahad dia pergi gereja. Seminggu sekali aja pun. Kita 5 kali sehari, dia seminggu sekali. Mana senang? Seminggu sekali ke 5 kali sehari? Perempuan, mana senang? Seminggu sekali dah senang. Kalau nak ikut dia, terima Tuhan ke tak? Tak terima di Tuhan. Seminggu sekali pergi gereja. Bukan ada rukuk, bukan ada sujud, bukan ada intidak, tak ada. Dia duduk aja. Duduk pula bukan ada sekatan. Lelaki dengan perempuan tu dekat-dekat. Entah apa buatnya? Nyanyi. Nyanyi je. Mayangnya nyanyi tahu. Tahu apa lagunya? Tak tahu saya nak nyanyi ni. Tahu tak apa lagunya? Dengar dia.
Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning bell is ringing. Morning bell is ringing. Ding dong dong. Ding dong dong. Itu lagu Kristian. Tu tahu? Tahu tak? Kalau tak tahu ni kejap nak beritahu ya. Itu lagu Kristian tu. Apa maknanya? Are you sleeping? Apa maknanya? Kamu tidur ke? Kamu tidur ke? Brother John tu apa? Padri John, bukan Abang John tau. Padri John. Morning bell is ringing. Apa tu ya? Loceng pagi berbunyi. Apa bunyinya? Jangan bunyinya? Ding dong dong, ding dong dong. Ada tak cikgu dekat ni? Jangan harus ngajar lagu itu dengan pada murid tau. Itu lagu Kristian tu. Dia nyuruh datang ke gereja untuk sembahyang cara dia lah ya. Jangan. Tapi saya masa jadi cikgu tu saya ngajar juga. Mun tak tahu? Ini dah tahu tak ada lagi ya. Jadi dapat pahala ke tak? Tapi kalau kita sembahyang dapat pahala tak? Kita sembahyang 5 waktu sehari semalam, seolah-olah kita sembahyang berapa waktu? 50 waktu sehari semalam, tahu? Kerana dah sampai 5 waktu tu, ditanya Nabi Musa, berapa ke waktu sehari semalam Muhammad? Kata Nabi Musa. 5 waktu kata. Pergi naik lagi, minta dengan Tuhan korang lagi. Tak pernah dengar Isra Mi'raj ke? Minta korang lagi. Kata Nabi Muhammad, aku dah malu nak jumpa dengan Allah Ta'ala. 9 kali aku dah turun naik. Minta korang tu. Sekali korang berapa? 5. Mula-mula berapa? 50. Minta naik sehari. Dapat korang 5. Turun lagi. Kata Nabi Musa naik lagi. Minta lagi. So 9 kali turun naik. Jadi 9 kali 5 berapa? Tidak ke ngaji matematik murid. 9 kali 5 berapa? 45. Tinggal berapa? Tinggal 5. Aku dah malu dah nak jumpa dengan Allah. Lagipun Allah dah janji, siapa semayang 5 waktu sehari semalam, dia seolah-olah dapat pahala 50 waktu. Ya. Jadi maknanya kita semayang 5 waktu semalam tu macam kita semayang 50 waktu pahalanya. Itu cara Islam. Untung tak? Semayang cara Islam untung. Diterima. Yang kedua, dapat pahala 50 kali semayang. Yang ketiga, lepas daripada api neraka. Orang yang tak semayang, dengar elok. Orang yang tak semayang, 1 waktu tinggal, sengaja, tak qada, tak ganti, ya, dia akan masuk dalam neraka 40 tahun. Ada keterangan lain mengatakan 60 tahun. Mana tak? Nak 40 ke 60? Ya, dua-dua tanda. Kalau 40 tahun, dunia ke akhirat. 40 tahun tu dunia ke akhirat. Akhirat. Kalau 40 tahun akhirat, berapa tahun dunia? Berapa tahun dunia? 1 hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. 1 hari je. 1000 tahun dunia. Kalau 40 tahun berapa? Ini cikgu matematik belum tahu. 40 kali 1000 kali 365 tahun. Mana datang 1000? 1 hari di akhirat, 1000 tahun dunia. 365 mana datang? Mana datang 365? Kerana dalam 1 tahun ada 365 hari. Jadi 40 kali 1000 dah 40,000. 40,000 kali 365 berapa? Sudah tak tahu ngira. Tak apalah, biar saya ngira. Berapa? 14,600,000 tahun. Berapa perempuan? 14,600,000 tahun. Setengah tu nulis pun tak kerti. Buat angka tak kerti. Nulis aja boleh lah. Buat angka. 14 juta macam mana? 600,000 tahun macam mana? 14, betul? 600, betul? Lagi kosong-kosong. 3 lagi. 14,600,000 tahun. Itu satu waktu tu. Kalau umur dia 60, kalau umur dia 60, tak pernah semayang. Tak tahu ngabur ya. Dan yang banyaknya ninggalkan semayang ni ialah orang-orang perempuan. Minta maaf lah ya. Udah menolak mati dengan saya. Ustaz ni pagi-pagi ngata kemer je dia. Ya ke tak? Kerana orang perempuan ni macam mana? Kalau dia bersalin, dia dah beranak, ya,
patutnya bila dah kering boleh sembahyang lah. Ya tak? Walaupun dalam nifas tu dia boleh 60 hari 60 malam, tapi kadang-kadang 30 hari dah kering. Tapi tak, orang Melayu terutama perempuan-perempuan Melayu, dia dah diajar, dia opah-opah dia dulu mengatakan, kamu mesti pantang. Pantangnya mesti 44 hari. Iya ke tak ni? Yes or no? Yes. 44 hari. Dia dah 30 hari kering dah. Jadi maknanya nak nunggu 44 hari juga. Sampai berapa? 14 hari tak sembahyang. Sengaja tak sembahyang tu. Lepas tu dia dah mandi dan terus sembahyang ni. Ini dah 14 hari tak sembahyang. Kalau 14 hari, berapa waktu? 14 hari berapa waktu? 1 hari 5 kali tinggal. 14 hari berapa waktu? 14 kali 5 berapa? 70 waktu tinggal sembahyang. Jadi kalau satu waktu 14 juta tahun masuk neraka. 70 kali berapa? 14 juta kali 14 juta kali 70 lagi itu dahsyat tu ya. Jadi sebab itu kalau adalah dulu-dulu beranak tinggal sembahyang ketika pantang tu, saja-saja tinggal sembahyang, apa buat sekarang? Qadha ya. Tengok ada berapa anak. Kalau 3, kali 3. Kalau dia tinggal lah, tertinggal belakang. Kalau ada 18 anaknya, kali 18 ya. Itu dia cakap ya. Ini dia ajaran yang diajar kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu cara hidup yang lengkap, sempurna, supaya apa saja kita buat dalam hidup kita tu merupakan pahala di sisi Allah SWT, merupakan ibadah kepada Allah SWT, kerana kita dijadikan Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Ya ke tak? Mana tahu? Mana tahu kita dijadikan Allah untuk beribadah kepadanya? Mana tahu? Allah dah khabar dalam Quran. Apa kata Allah? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku, ya? Untuk menyembah aku, untuk jadi hamba-hamba aku. Itulah Allah jadikan kita tu untuk menjadi hamba Allah. Dan yang ini untuk menjadi hamba Allah ni bukan saja kita kena ikut, tapi hati kita pun bersetuju. Ada orang marah nak jadi hamba Allah? Adakah orang marah nak jadi hamba Allah? Kalau saya kata Timah mikir ni hamba Allah, marah takkan saya? Siapa marah kan? Ada Timah dah ni? Munah mikir ni hamba Allah, marah tak? Ada Munah tak? Tak ada. Eton, tak ada. Siapa kenal nama ni? Eton mikir ni hamba Allah, marah ke tak dengan saya? Tak ada. Eton pun tak ada. Munah pun tak ada. Enap mikir ni nama hamba Allah, marah tak? Dah ada Enap ya? Ada Enap? Ada? Tak ada juga? Ada. Mikir ni hamba Allah, marah ke tak? Maknanya hati pun bersetuju untuk menjadi hamba Allah ya. Tapi kalau saya Enap mikir ni jadi hamba dunia, macam marah tak? Marah ya. Jadi kita tak nak jadi hamba yang lain daripada hamba Allah Taala. Jadi syukurlah kita kerana datangnya Islam kepada kita ya. Syukur kita kerana Allah datangkan Nabi Muhammad dan apa pengajaran Nabi Muhammad itu sampai kepada kita. Dapat kita sungguh-sungguh beribadah kepada Allah 24 jam sehari semalam. Kerana dia mengajar kita ni apa saja kita buat kena jadikan ibadah kepada Allah Taala ya. Apa saja, whatever you do must be in the concept of worshipping Allah. Tak faham tidak lah. Apa saja kamu buat mesti di atas dasar menyembah Allah Ta'ala. Ini cara kita nak menyambut Maulid Rasul. Bukan saja nak dengar ceramah macam tu, betul balik apa hidup, tak ada. Buat perubahan. Buat perubahan ke arah kebaikan. Jadi mudah-mudahan dengan itu, kita akan menjadikan baginda itu sebagai contoh dan suri teladan. Dan dapat kita kebaikan darinya. Yang lebih penting, kita selamat dalam kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Kalau kita jadikan baginda sebagai contoh. Kalau tidak, di dunia pun kita menderita, di akhirat akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasanya cukup sekarang itu. Cukup dah tak? Cukup ke belum? Kalau belum sampai pukul 12 kan sebentar? Usah buat lah. Teman ni dah kutang ajar tau. Itu yang mula-mula bersilap tu, selemput tu, silap balik, selemput balik, silap balik. Kalau boleh nak baring tu.
Ada malam-malam saya ngajar. Satu tempat tu. Tu Sakabah mana lah. Mentampil baring seorang tu. Baring tu. Orang lelaki dah. Lepas tu saya tegur lah. Saya peduli, saya tak. Ya. Ini pun kalau lama-lama sikit kan baring ada. Tu balik-balik tabiur mana kita tahu tu. Yang tak nampak di saya. Jadi cukuplah sekadar itu. Salah silap minta ampun, minta maaf ya. Mana yang terketit, mana yang terbeliung, mana yang tersinggung, mana yang terkapak, mana yang tertukar, minta ampun, minta maaf ya. Begitu juga kalau ada yang tersmash, terus smash. Ada yang kena smash, minta ampun, minta maaf ya. Saya cadang dari kampung Idan nak nyemeh. Cadangnya nak drop shot aja. Tahu drop shot? Dia tak pernah main badminton kan? Nanti bola tu bola tanggung apa buat? Smash lah, pandai lah. Tu kaki badminton tu ya. Smash lah tu ya. Alright, sekian dulu. Jadi kesimpulannya, mari kita jadikan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan kita. Contoh kita, suri tauladan kita. Apa kita buat, ikut Nabi Muhammad ya. InsyaAllah kita akan menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Sehingga Allah iktiraf kita sebagai hambanya. Bila Allah iktiraf kita sebagai hambanya, Allah tak nak bagi yang lain, hanya bagi syurga. Seperti mana firman-Nya, ujung gila sekali ayatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Sambung. Wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredai. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam syurga-syurgaku. Ndak ke tak nak? Atas jadikan baginda sebagai contoh dan suri tauladan ya. Sekian dulu. Minta ampun, minta maaf sekali lagi ya. Kalau faham, itu kesalahan saya, bukan kesalahan perempuan. Kenapa? Saya gagal untuk memberi kefahaman kepada perempuan. Kalau faham, itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Terimalah itu kerana itu dari Allah Taala ya. Yang betul dari Allah, yang salah, yang tak betul, yang menyeleweng itu dari saya kerana kecantikan ilmu saya. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.